Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar chapter 3, okay, dalam subjek Electronic and Sensor Fundamental. Okay. Okay, objektif chapter ni ialah to explain Ohm's law, calculate current in circuit, calculate voltage in a circuit, calculate resistance in a circuit, define energy and power, calculate power in a circuit. Okay, Ohm's law. Ohm's law dia ada hubungan antara voltage, resistance dan current. Okay, arus. Okay. Okay, formula untuk Ohm's law ialah I sama dengan V bahagi R. Okay, V bahagi R. Dengan jika R constant, R tetap, okay, penambahan dalam V voltage akan menyebabkan penambahan dalam I arus. Okay. Jika V dan I, jadi V dan I berkadar terus lah, berkadar terus. Okay, jika V tetap, okay, pertambahan dalam R rintangan akan menyebabkan pengurangan dalam I arus. Okay. Jadi I dan R berkadar songsang, berkadar songsang. Okay. Kemudian jika I tetap, I arus, pertambahan dalam R rintangan akan menyebabkan pertambahan dalam V. Okay. V. Okay. Voltage yang voltage terhadap beban tersebut, voltage terhadap voltage di beban tersebut, voltage di sesuatu beban lah, satu load lah. Okay. Okay. Jadi V dan R ni berkadar terus. Okay, kita lihat slide seterusnya. Okey, Ohm's law boleh dilukis cara macam ni. Okey, cara macam ni dengan V di atas bulatan ni, dengan V di atas, I dengan R di bawah. Okey. Katakanlah kita nak cari nilai V, okey. Kita nak cari nilai V, kita tutup, okey, kita tutup nilai V ni. So V sama dengan I darab R. Okey. Kalau kita nak cari nilai I ni, kita tutup nilai I ni, jadi I sama dengan V bahagi, okay, bahagi R rintangan. Sama juga kalau kita nak kira nilai R ni, rintangan ni, kita tutup rintangan ni, jadi jadi R sama dengan V bahagi I. Okay, arus. Dengan V adalah voltage, I adalah current, ampere, R adalah rintangan, unit dalam ohm lah. Okay, slide seterusnya. Okay, aplikasi dalam Ohm's law. Okay, katakanlah diberi liter seperti ini, liter liter tertutup seperti ini, dengan dia punya beban load rintangan ni 10 kilo ohm dan voltage supply dia 10 volt, voltage DC, voltage DC, ni bateri DC lah. Okey, jadi kira nilai arus yang melalui resistor, yang melalui liter ni. Okey, melalui liter, lepas tu melalui resistor dan balik semula kepada negatif, bateri. So kita boleh gunakan formula tadi, I sama dengan V bahagi R, dengan V adalah 10 bahagi 10 kilo,
I sama dengan 1 miliampere. Okey, 1 miliampere. Okey, kita tengok satu lagi contoh. Calculate the current and voltage. Okey, diberi liter seperti ini. Liter ni. So, ni adalah V supply 10 volt. Dan ni adalah load rintangan 10 kilo ohm. So, diletak ammeter di sini. Okey, untuk ukur arus yang melalui liter ni, daripada positif ke negatif bateri. Okey. Okey, kemudian diukur, diletak voltmeter di selari dengan resistor ni. Okey. So ni ammeter, ni adalah voltmeter. Okey. So kat sini dia kata calculate current and voltage. Calculate nilai ni dengan nilai ni lah. Okey. Okey, untuk pengetahuan kamu, V voltage sini dengan sini, nilai dia adalah sama dengan voltage supply. Sebabnya dia tak ada rintangan kat sini. Dia hanya ada ammeter saja, tapi dia tak ada rintangan kat sini. So serupa macam voltmeter ni letak di sini dengan voltmeter ni, kaki voltmeter ni letak di sini. So sama nilai 10 volt. Sepatutnya 10 volt lah. Okey, kalau kita guna formula juga, V sama dengan IR. Okey, kita letak nilai arus, okey, dengan nilai rintangan, dia akan dapat nilai 10 volt dulu. 10 volt juga. Okey. Tapi kita tak tahu nilai arus ni berapa. So kita nak tahu nilai arus, kita carilah I sama dengan V bahagi R. Dengan V sama dengan 10 volt bahagi 10 kilo ohm. Okey, sama dengan 1 miliampere. Okey. Okey, jadi nilai arus yang melalui sini adalah 1 miliampere. So kita kalau nak guna teori yang tadi tu, yang saya cakap tu pun boleh, ataupun kita nak guna kiraan V sama dengan R pun boleh. Okey, R kita dah dapat dah daripada yang atas ni. Lepas tu kita kali 10 kilo ohm. Okey, load ni, dan dapatlah nilai 10 volt. So 10 volt sama kan? Sama dengan nilai V supply. Jadi sama ada kamu nak kira guna Ohm's law ataupun kamu nak terus ambil 10 volt ni pun boleh. Sebab dia selari, dia serupa macam kaki dia letak di sini dan kaki dia letak sini. Jadi bila letak kat situ, nilai dia adalah 10 volt lah. Okey. Okey, kita lihat slide seterusnya. Okey, ni juga adalah kiraan, contoh kiraan untuk Ohm's law. Okey, diberi liter seperti ini. Okey, diberi rintangan 2 kilo ohm. Okey, 2 kilo ohm. Lepas tu diberi nilai arus dan diberi nilai voltage pada sini. Okey. Sama macam tadi saya kata, kalau yang ni tak ada sambungan, kalau di sini, okey, tak ada rintangan apa, serupa macam kaki voltmeter ni disambung di sini terus, dan kaki ni, voltmeter ni disambung sini terus. Serupa nilai ni sama dengan nilai ni. Okey, kita boleh terus tulis V sama dengan 5 volt. Okey. Okey. Kalau kita nak guna formula pun boleh. Okey. Kita nak guna formula pun boleh. Okey. So diberi sini V. Kita nak cari V. Okey. So kita guna formula V sama dengan IR. Okey. So nilai I adalah 2.5 miliampere. Okey, 2.5 amp. Lepas tu kali dengan rintangan 2K. Okey, 2K.
Okey. So jawapannya adalah selesaikan guna um, kalkulator. Jawapannya adalah 5 volt. Okey. So jangan, kalau kamu nak panduan kamu, kalau kamu nak kira untuk subjek ni, jangan lupa kamu jangan lupa letakkan nilai M ni. Maksudnya ni mili dan K, ni kilo. Dia punya ni jangan lupa. Okey, banyak saya lihat sebelum-sebelum ni pelajar dia lupa letak ni. Bila dia lupa je letak okey, bila dia lupa je letak mili dan kilo, okey, dia punya kiraan dah tak betul. Bila kiraan tak betul, semua jawapan salah. Sebab nanti ada berkait nanti ada berkait. Ada kiraan yang berkait. Jadi semua jawapan tu ada salah. Okey. So kat sini kita letak tulis 5 volt. Okey. Okey. So kita lihat slide seterusnya. Okey, energy and power. Okey, energy ni adalah is the ability to do work. Power is the rate at which energy is used. Okey. So power P sama dengan W bahagi T. Okey, P adalah power. Okey. W adalah energy. Okey. T adalah masa. Okey. Okey. P dalam joules. W dalam joules. Okey, W ni dalam joules. Okey. T dalam saat. T ni dalam saat. Power dalam watt. Okey. So kita boleh definisikan 1 watt sama dengan 1 joules pada 1 saat. Okey. Okey, contoh katakanlah diberi energi sama dengan 10 joules digunakan dalam 5 saat. Jadi berapakah watt ataupun berapakah nilai power dalam watt? Okey, P sama dengan W bahagi T. Jadi 10 joules bahagi 5 saat sama dengan 20 watt. Okey. Okey, apabila arus melalui rintangan, okey, akan berlaku pelanggaran antara elektron dan akan terhasilnya haba. Okey. Disebabkan oleh itu tenaga elektrik akan terhasil lah. Okey. Kat sini dia kata ada sejumlah daya, okey, sejumlah daya yang hilang dalam liter, okey, elektrik dan bergantung pada jumlah rintangan dan jumlah karen. Okey. Jadi kat sini adalah dia punya berdasarkan maklumat ni kita boleh membuat satu formula iaitu P, okey, power tadi, okey, power dalam electrical circuit sama dengan I kuasa 2 kali rintangan ataupun P sama dengan V kali I. Okey, V kali I. Okey, ataupun P sama dengan V kuasa 2 bahagi R. Okey. Okey, jadi kalau kita lihat contoh di bawah di sini, katakanlah satu mentol, okey, yang mempunyai 100 watt beroperasi dalam 120 volt. Jadi berapakah nilai arus yang diperlukan? Okey. So kat sini I kita guna balik formula ni. Okey, P sama dengan VI. So I sama dengan P bahagi V. So I sama dengan P bahagi V.
kita ambil 100 watt bahagi 120 volt. So nilainya adalah 0.833 ampere, ataupun kita boleh ringkaskan kepada 833 miliampere. Okey. Okey, kecekapan, efisiensi, okey, power supply efficiency, okey, adalah kadar P output bahagi P input, okey, input power, okey. So efficiency sama dengan P out bagi P in. P out sama dengan P in tolak P loss, okey. Okey. Okey, untuk dapat efisiensi yang tinggi, okey, untuk dapat tahap kecekapan yang tinggi, kat sini dia kata very little power is depleted in the power supply. Okey, hanya sedikit saja yang hilang dalam power supply, and there is a high proportion of output for a given input power. Okay, so kita lihat kat sini contoh, diberi diberi 1 liter yang mempunyai power sebanyak 25 volt 25 watt, okey, dan boleh menghasilkan output power 20 watt. So berapakah dia punya kecekapan, dan berapakah dia punya tenaga yang hilang, power loss. Okey, kecekapan kita gunakan P out bagi P in. Untuk dapat dalam bentuk persen, kita kalikan 100%. Okey, jadi 20 watt bahagi 25 watt sama dengan kali 100 persen. Jadi nilai dia adalah 80%. Okey. Okey. Jadi P loss, power yang hilang, sama dengan P in tolak P out. Okey, P in 25 tolak 20 watt sama dengan 5 watt. Okey. Okey, chapter masih chapter 3 tapi bahagian kedua. Okey, objektif bahagian kedua ni ialah identify series and parallel circuit, calculate resistance, voltage, current and power in series and parallel circuit, analyze series and parallel connection, apply and state Kirchhoff law. Okey, kita lihat series connection, dalam resistor lah. Okey. Okey, resistor yang disambung secara sesiri. Okey. Okey, nak kenal bagaimana resistor itu disambung secara sesiri ataupun selari, kita kena lihat dia resistor tu disambung seperti dalam bentuk tali lah, string. Okey. Maknanya dia dalam satu hujung ni tak bertemu, hujung ni akan satu hujung akan melalui satu hujung. Okey, current akan melalui satu hujung ke satu hujung. Okey, ni nak tentukan bagaimana, nak tentukan sama ada resistor tersebut disambung secara sesiri. Okey, kita tengok resistor. Kalau kamu lihat contoh A ni, so resistor tu tersambung secara sesiri. Walaupun dia perjalanan dari bengkang bekok, tetapi dia disambung secara sesiri. Sebab kalau kita lihat, kita buang supply ni, okey, kita buang supply ni, kita akan lihat, okey, daripada sini resistor akan dalam satu bentuk
string ataupun dalam satu bentuk tali, string. Okey. Sama juga macam B, kalau kita buang V supply ni, kita akan dapati resistor ni dia dalam bentuk macam satu tali. Okey, satu tali. Okey. Dan juga macam ni. Contoh C. Contoh C ni dia tak bubuh volt, okey, DC volt. So dia buat dalam bentuk resistor saja. Okey, dia letak dalam bentuk resistor saja. So ni pun macam tali, tali yang macam tali yang bengkok-bengkok lah. Tapi dia kalau kita luruskan, dia dalam bentuk tali lah, tali satu line saja. Okey, string, macam string ya. So itu bagaimana nak kena pasti sesiri. Okey. Penting kamu dapat kena pasti sesiri ataupun selari, sebab nanti senang kamu nak buat kiraan yang selanjutnya lah. Okey. Okey, current dalam sesiri connection, formula dia kita boleh tulis seperti inilah. I total, okey, T ni adalah total, I total sama dengan V total bahagi R total. Okey, rintangan total. Okey, so untuk tahu formula untuk rintangan total ni, R total ni sama dengan R total sama dengan R1 tambah R2, R3, R4 hingga R seterusnya. So rintangan ini adalah rintangan yang selari tadi tu. Rintangan yang satu tali tadi tu. Satu string tadi tu. Okey, rintangan R total. Okey. Kemudian Ohm's law, sesiri sama juga formula yang tadi, I total sama dengan V total bahagi R total. Okey, kemudian nak dapat voltage, ni nak dapat rintangan, ni nak dapat arus, nak dapat voltage dalam sesiri. Okey. Okey, V supply ataupun V total ataupun V supply sama dengan V S1, V S2 sehinggalah seterusnya. S1, S2 ni maksudnya voltage pada resistor ni. Resistor S1 ni adalah pada resistor 1. Okey. Setiap resistor tu ada nilai voltage dia. Kalau kita ambil voltmeter, kita ukur pada resistor tu, dia ada nilai voltage dia. Begitu juga A2, A3 dan A4. Okey. So Vs sama dengan V voltage pada resistor 1, voltage pada resistor 2 dan seterusnya. Okey, kita lihat slide seterusnya. Okey, ini adalah contoh. Katakanlah diberi liter seperti ini, resistor 1, resistor 2, resistor 3 dan resistor 4. So penyelesaiannya, okey, R total sama dengan resistor 1 tambah 2 tambah 3 dan tambah 4. So nilai dia adalah 125 ohm. So menggunakan Ohm's law, I total sama dengan Vs bahagi R total. Okey, Vs adalah 25 volt bahagi 125 ohm sama dengan 0.2 miliampere. Okay, in series connection, the same current exists at all point in the circuit. Therefore, each resistor has 0.2 miliampere through it. Okay, maksud dari sini, untuk liter sesiri, okay, liter ni satu jalan saja, bermakna arus yang masuk pada resistor 1, pada resistor 2, pada resistor 3 dan pada resistor 4, nilai dia adalah 0.2 miliampere. Okey.
arus yang masuk ke empat resistor ni mempunyai nilai yang sama sebab dia tak pecah. Resistor tu tak berpecah. Okey, kemudian contoh nombor 2. Okey, calculate the voltage across each resistor in figure 3 and find the value of Vs. To what maximum value can Vs be raised before 5 mA fuse blow. Okey. Okey, terlebih dahulu untuk pengetahuan kamu, fuse ni berfungsi untuk mengawal arus liter yang melebihi. Kalau guna fuse yang 5 mA, bermakna kalau arus tu lebih daripada 5 mA, contohnya arus yang melalui sini 5.1 mA, bermakna fuse ni akan terputus. Jadi dia tak akan arus tak akan lalu lah. Arus tak akan lalu ke liter ni. So yang ni untuk melindungi liter ni daripada rosak. Okey. Itu tujuan fuse ni. So maksimum arus yang boleh lalu kat sini adalah 5 mA. Kat sini dia kata kira voltage yang melalui resistor, setiap resistor. So arus yang lalu setiap resistor ni berapa voltage dia. Okey. Dan kemudian kira maksimum Vs. Maksimum Vs yang boleh liter ni tampung sebelum fuse ni terbakar. Okey. Okey, kita lihat penyelesaiannya. Okey, ini adalah solutionnya. So V1 ni adalah voltage yang melalui resistor 1. So kita gunakan formula ohms. Okey. Diberi kat situ 1 mA. I sama dengan 1 mA. Okey. Pada keadaan asal dia adalah 1 mA. Okey. Lepas tu kali 1.0 kilo, jadi 1 volt. Okey. 1 mA kali resistor nombor 2, 1 mA kali 3.3 kilo, 3.3 volt. 1 mA kali 4.7 kilo, jadi jawapannya 4.7 volt. So ni adalah voltage yang melalui yang terdapat di resistor 1, resistor 2 dan resistor 3. Jadi jumlah V supply dia adalah tambah ketiga-tiga ni. Tambah ketiga-tiga ni. Kemudian kalau kita nak cari R total, 1 kilo tambah 3.3 kilo tambah 4.7 kilo. So R total adalah 9 k ohm. Okey, nak cari V source, V supply ataupun V source, Vs sama dengan I kali RT. Okey, 1 mA kali 9 kilo ohm sama dengan 9 volt. Okey, so kita boleh guna formula ni ataupun kita guna formula Vs sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. So 1 tambah 3.3 tambah 4.7, nilai dia sama juga 9 volt. Okey, guna formula tu pun boleh. Okey, so yang ni voltage dia 9 volt. Jadi berapakah V supply maksimum yang boleh liter tu tampung. Okey, so diberi fuse tu 5 mA. So letak, kita guna formula ohm, letak I ni 5 mA sebab fuse tu boleh tampung setakat 5 mA. Okey, so kita guna R total 9 kilo ohm. So kita kalikan jadi 45 volt. So maksimum yang liter tu boleh
tampung adalah 45 volt. Jadi V supply maksimum 45 volt. Okey. Kalau V supply dia 45.1 volt ke, maknanya fuse tu akan terbakar. Okey. Okey, Kirchhoff voltage law. KVL. Ringkasan dia KVL. Okey, Kirchhoff voltage law ni menyatakan it state that the sum of the individual voltage drop in any closed loop must equal the source voltage. Okey, V supply sama dengan okey, berdasarkan definisi ni kita boleh buat satu formula iaitu V supply sama dengan VR1 tambah VR2 tambah VR3 sama dengan dan seterusnya okey, adalah nilai Vs. Okey, Vs. Okey, ataupun definisi Kirchhoff voltage law boleh dinyatakan it is also can be stated that the algebraic sum of all voltage both source and drop voltage source and voltage drop across the closed path is zero. Okey, masuk kat sini liter, okey, 1 liter yang liter tertutup, okey, dia punya voltage campur voltage supply campur voltage load, okey, kesemuanya dicampurkan akan beri jawapan kosong. Okey, sebab apa kat sini dia negatif walaupun dia kata sum, walaupun dia kata campur, sebabnya ni adalah voltage drop, voltage yang kurang. Kerana ni voltage supply dia nilah dia positif lah, sebabnya dia menambah voltage supply tu dia tambah. Ni adalah voltage yang di resistor ke apa ke, dia akan mengurang, sebab tu dia negatif. So guna formula ni, okay, V supply sama tolak V1 dan seterusnya sama dengan kosong. Okey, kita lihat contoh kat sini. Okey, determine the known voltage drop V3 in the circuit show below. So dia nak cari V3 ni, V3 ni. Okey, V3 ni. So kat sini gunakan Kirchhoff voltage law. Okey, V supply tolak V1, tolak V2, tolak V3. So ni voltage drop lah. Ni voltage supply, ni voltage drop. Okey. Kita adjustkan dia punya ni formula ni. So V3 sama dengan V supply tolak voltage drop V1 tolak V2. Okey. So 50 tolak 12 tolak 25. So V3 sama dengan 13 volt. Okey. Okey, kita lihat voltage divider. Okey, a series circuit act as a voltage divider. Okey, series circuit ni bertindak sebagai voltage divider. Okey, sebabnya setiap load, okey, yang kita boleh bahagikan kepada voltage yang berbeza setiap load tersebut. Okey. Okey. So formulanya adalah Vx sama dengan Rx bahagi RT bahagi V supply. Okey. So ni adalah total, ni adalah resistor di voltage yang kita nak kira tu. Okey. Ni adalah voltage yang kita nak kira tu. Okey. Bahagi kedua-dua ni dan kali dengan V supply. Okey. Okey, kat sini contoh diberi liter seperti ini.
Okey, resistor 1 dan resistor 2. Okey, ni adalah V supply. So kat sini kira voltage drop across V1 and V2. Okey. Okey, penyelesaiannya kita cari dulu RT. Okay, RT sama dengan R total sama dengan R1 tambah R2 iaitu 150 ohm. Okey. So kita gunakan formula voltage drop Vx sama dengan Rx bagi RT. Okey, kali Vs. Okey, sambung. So nak dapat V1 dan V2, voltage yang di R1 dengan voltage di R2 sama dengan R1 dia punya resistor dia adalah 82 bahagi R total 150 ohm kali 10 volt sama dengan 5.47 volt lah. Okey. Okey, V2 pula kita boleh gunakan Kirchhoff voltage Kirchhoff law. V2 sama dengan V supply tolak V1. 10 tolak 5.47. 5.47 yang ni lah. Sama dengan 4.57. Okey. Ataupun kita boleh guna voltage divider V2 sama dengan 68. Ini adalah resistor di R2 bahagi RT. Okey, R total 150 kali 10 volt. So dapat jawapan dia sama juga 4.53 volt. So nilai ni dan nilai ni sama. So boleh guna ni formula ni dengan formula ni. Okey. Tapi kalau nak guna formula ni kena dapatkan nilai V1 dulu. Okey, power dalam series connection. Okey, PT sama dengan power 1, power 2, power 3 dan seterusnya. Okey, power 1 ni adalah power di resistor 1. Okey. Ataupun boleh guna formula ni, formula yang sebelum ni iaitu PT sama dengan VS supply kali I. Ataupun PT sama dengan I arus kuasa 2 kali R total ataupun PT P total VS kuasa 2 bahagi RT. Okey, diberi contoh seperti ini. Determine the total amounts of power in the series circuit below. Okey, kita nak cari P total. Okey. P total kita gunakan formula VS kuasa 2 bagi R. Okey, R total ni kita kena cari dululah. R total sama dengan tambah ni, tambah ni, tambah ni dan tambah ni. Dapat jawapan dia R total 100 ohm. Okey. Jadi V supply adalah 15 volt. 15 kuasa 2 bahagi 100. Okey. So jawapan dia 225 volt, 225. Okey, yang telah dikuasa 2, jawapan dia 225 bahagi 100 ohm. Jawapannya 2.25 watt. Okey, parallel connection. Okey. Jika terdapat dua atau lebih komponen yang bersambung di antara satu sama lain, okey, yang bersambung dengan voltage supply, voltage source, dia akan dianggap sebagai parallel connection. Okey, ataupun lebih senang kamu nak identify connection ni parallel adalah resistor 1 dan resistor yang lain. Okey, resistor 1, resistor 2 dia ada banyak cabang. Okey. Nak pergi resistor 1 boleh pergi, nak pergi resistor 2 boleh pergi. Okey, laluan dia ada banyak cabang. So puan macam ni. Laluan ni banyak cabang. Pergi resistor ni boleh, pergi resistor sini boleh. Okey. Okay, ni pun di belakang ujung dia pun sama juga banyak cabang. Pergi resistor ni boleh, pergi resistor melalui sini pun boleh. Okey. Okey, sama juga macam ni, dia ada banyak cabang. Pergi resistor sini boleh, dia pecah pergi resistor sini boleh. Laluan sini pun banyak cabang juga. Resistor sini boleh, resistor sini boleh. Jadi macam tu nak kenal
parallel connection, okey, pada resistor. Okey. Okey, voltage in parallel circuit, okey. V supply sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V4. Okey, voltage untuk parallel circuit ni dia sama dengan V supply. Ya. Sebab dia ada banyak cabang kan. Dia samalah. Okey. Okey, total resistance untuk parallel circuit formula dia seperti ini. RT sama dengan 1 bahagi 1 per A1 tambah 1 per A2 tambah 1 per A3 tambah 1 per A seterusnya. Okey. So ni formula dia lah. Okey. Gunakan formula ni. Jangan guna formula ni. Formula ni adalah formula untuk jika ada dua resistor saja. Okey. Kalau ada lebih resistor kena guna formula ni. Kalau ada dua resistor boleh guna formula ni dan boleh guna formula ni. Okey. Untuk sebagai sebagai kamu berwaspada, okey, supaya tak berlaku kesilapan, baik guna formula ni lah. Okey. Okey, kat sini dia kata calculate RT for each circuit. Okey, diberi 3 circuit ni, berapakah nilai RT? Okey, solution dia total resistance untuk yang satunya circuit A, kita gunakan masukkan formula ni. Okey. Ni seterusnya untuk circuit B macam ni, untuk circuit B pun sama juga. Okey. So, kamu kena pandai guna kalkulator lah. Kalau tersilap sikit guna kalkulator, semua jawapan akan salah. Takut soalan tu berkait lah kan. Okey, Kirchhoff Current Law, KCL. Okey. Definisi dia, the sum of the current into a junction equal the sum of current out of the junction. Okey. Masuk kat sini, jika ada dua branch, ada dua cabang, so IT sama dengan I1 tambah I2. Okey. Okey, dan juga I1 sama dengan tambah I2 sama dengan IT. Okey. Terbalik pun sama. Okey. So kat sini contoh, katakan halita seperti ini. Okey. Dia arus ni melalui sini. Okey. Melalui sini dia akan pecah 3. Ke sini, ke sini, ke sini. Jadi IT sama dengan arus ni tambah arus pada sini tambah arus pada sini. Okey. Okey, kat sini satu contoh diberi kita ni, okey, ada 3 resistor ni disambung secara selari. Okey. So kat sini dia kata cari I2. Okey, I2 sama dengan IT tolak I1 tolak I3 sama dengan 50 mA. Okey, kalau series circuit dia adalah voltage divider. Kalau parallel circuit dia adalah current divider. Okay, the current enter the junction of a parallel branch divide up into a several individual branch current. Okay, untuk formula current divider, okay, I1 sama dengan R1 bagi R2, R1 bagi R total kali IT. Okay, ataupun gunakan formula ni terus, Ix sama dengan RT bahagi Rx selesaikan darab IT. Okay. So yang ni sesuai, formula 2 ni sesuai untuk ada 2 branch saja. Okay, ada 2
dua ranting lah, dua ranting, dua pecahan, dua pecahan sajalah, dua pecahan laluan arus saja. Okey. Tapi untuk secara umumnya kamu kena guna yang ni lah. Bagi saya baik guna formula yang ni. Okey, untuk mengelakkan kekeliruan lah. Okey, kita lihat contoh ni. Okey. Cari nilai I1. Okey, diberi formula ni cari nilai I1. Okey. Jadi kamu boleh gunakan formula yang formula tadi tu. Okey, formula yang di atas tadi tu. Okey. Jawapan dia 3.2 miliampere. Okey. Untuk R1 yang arus yang melalui sini. Untuk arus yang melalui sini pula adalah 68 miliampere. Okey. Okay, kalau kamu guna formula yang di bawah tadi tu, okay, R1 sama dengan ni R total, okay, R total bahagi Rx, iaitu R1 100. Lepas tu ni adalah I total. So nilai dia pun sama juga, 31.92 ataupun 32 miliampere. Okey, ini pun sama nilai jawapan. Jawapan ni sama dengan nilai ni. Tapi ni guna formula yang di bawah tadi tu. Okey. Okey, power dalam parallel connection. Okey, PT sama dengan P1 tambah P2, P3 dan seterusnya. Ataupun kita boleh guna formula ni lah. PT sama dengan VS kali I, PT sama dengan I kuasa 2 kali RT, PT sama dengan V kuasa 2, VS kuasa 2 bahagi RT. Okey. Saya rasa itu saja slide setakat ini. Ada apa soalan boleh tanya saya. Assalamualaikum.